Seterusnya saya jemput Yang Berhormat Tuan Karupaya Anak Lelaki Mutusami, Padang Serai. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Saya mula dengan sebuah pantun. Kerajaan tukar peraturan sini sana. Rakyat sedang pening dan sengsara. Tolong henti susahkan rakyat. Soalan saya nombor 6. Tolong betulkan angka dari RM1.264 bilion kepada RM1.264 trilion. Terima kasih Yang Dipertua. Datuk Seri. Sila Menteri Kewangan atau Timbalan menjawab. 3 minit. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Yang Berhormat Padang Serai, Kalai Wanakam, Difavali Nal Vertical, Nala Arukyam Peruga. Thank you. Dengan izin Tuan Yang Dipertua. Untuk makluman Yang Berhormat Padang Serai, sahabat saya, seperti mana yang setelah jelaskan di Dewan Yang Mulia ini, hutang kerajaan persekutuan sehingga akhir September 2020 adalah sebanyak 874.3 bilion ringgit atau 60.7% daripada KDNK. Berdasarkan pengiraan had statutory, nisbah hutang kerajaan persekutuan yang merangkumi instrumen security kerajaan Malaysia atau MGS, terbitan pelaburan kerajaan Malaysia MGII dan bil perbendaharaan Islam Malaysia MITB mencatat 56.6% daripada KDNK. Walau bagaimanapun, kerajaan juga menanggung dan terdedah kepada tanggungan komitmen kerajaan seperti berikut. Yang pertama, komitmen jaminan sebanyak 177 bilion ringgit bagi melaksanakan projek infrastruktur utama negara seperti pengangkutan awam, LRT, MRT dan PEN Borneo Sarawak. Yang kedua, hutang syarikat 1MDB berjumlah 32 bilion ringgit sehingga September 2020 dengan mengambil kira kadar pertukaran RM berbanding US dollar. Yang ketiga, anggaran liability kewangan sebanyak 173.3 bilion merangkumi projek-projek PPP, PFI dan PBLT sebagai contoh. Projek pembangunan Putrajaya, pembinaan kuartus polis, penyelenggaran fasiliti kerajaan, hospital dan jalan. Sekiranya mengambil kira defisit fiskal semasa termasuk pembiayaan pakej rangsangan dan pemulihan ekonomi, kedudukan hutang dan pendedahan liabiliti kerajaan dianggar mencatat 1.257 trilion atau 87.3% daripada KDNK pada akhir September 2020. Untuk makluman Yang Berhormat Padang Serai, kerajaan sememangnya sentiasa mengambil maklum dan prihatin terhadap kedudukan hutang negara dan bertekad untuk memastikan ianya dalam keadaan yang sentiasa terkawal dan tidak membebankan negara dalam jangka masa panjang. Selain itu, untuk makluman Yang Berhormat, had statutory nisbah bayaran khidmat hutang atau debt service charges kepada hasil ditetapkan mencatat sekitar 15% daripada GDP iaitu 3.5 bilion ringgit. Sukacita juga dimaklumkan bahawa sebahagian besar daripada hutang kerajaan ini adalah merupakan hutang domestik iaitu 96.7% iaitu melalui terbitan MGS, MGII dan bil perbendaharaan yang pemegang utamanya adalah kumpulan wang simpanan pekerja dan beberapa institusi tempatan. Manakala pinjaman luar pesisir adalah di tahap rendah iaitu sebanyak 29.3 bilion ringgit, masih di tahap had statutory yang ditetapkan iaitu RM35 bilion ringgit. Dalam menangani suasana yang unprecedented ini, tumpuan khusus kerajaan pada ketika ini adalah untuk memulih dan menjana ekonomi, khususnya menyokong aktiviti perniagaan dan memastikan kesejahteraan rakyat adalah terpelihara. Konsolidasi fiskal dan pengawalan hutang akan diusahakan melalui peningkatan hasil, pengukuhan pentadbiran pungutan dan pematuhan cukai serta peningkatan kecekapan perbelanjaan. Terima kasih Yang Berhormat. Sila Padang Serai soalan tamam pertama. Terima kasih Timbalan Menteri Kewangan.
Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Memandangkan utang negara telah pun mencicak angka 60.7% KNK dan pihak kementerian telah pun memberi penjelasan. Namun jika YB Port Dickson masih memegang jawatan Menteri Kewangan hingga hari ini, kita mungkin mencapai sifar utang dan kemungkinan besar menjadi negara yang terkaya di Asia Tenggara. It's not too late. Dengan izin, kalau Port Dickson menjadi PM yang ke-9, masalah kewangan tersebut boleh ditangani. Terusnya soalan saya, rakyat di luar sana Tahniah Padang Serai. Berapa generasi yang perlu menanggung utang tersebut? Tolong menjelaskan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Ya. Sila Timbalan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Padang Serai. Untuk makluman Yang Berhormat, kalau kita melihat sejarah hutang negara ini, ianya sebenarnya bermula pada tahun 1997 apabila negara kita berhadapan dengan krisis kewangan global, krisis kewangan Asia Tenggara yang mana pada ketika itu kita ekonomi kita telah diserang, sistem kewangan kita diserang sehingga menyebabkan kejatuhan mata wang, dan ini menyebabkan kita terpaksa berbelanja untuk memastikan ekonomi kita dapat dijana semula, dan bermula daripada 1998 kita mengalami defisit 98 1,8, 2013 3,8, dan kalau kita ingat pada tahun 2009 kita mengalami satu krisis ekonomi, kita telah membelanjakan defisit sebanyak minus 6.7%, Jadi sebenarnya ini adalah merupakan perkara lama. Yang penting sekali pinjaman itu adalah dibuat berdasarkan untuk membiayai pembangunan negara dan tidak digunakan bagi perkara-perkara yang lain. Dan apa yang kita lihat hari ini, apa yang kita belanjakan telah pun dapat memacu negara kita sebagai sebuah negara yang maju. Dan kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, sebenarnya kita tidaklah negara-negara lain juga mengadakan hutang. Kalau kita lihat misalnya di negara-negara yang serantau seperti Indonesia, Filipina misalnya, pada ketika 2005 65.8%, dan begitu juga Thailand 48.3%, Singapura 94.0% pada 2005. Dan pada ketika ini Singapura misalnya, pada tahun 2020, nisbah hutang mereka ialah 155.3%. Itu saja. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Menteri.